Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat. Pisau tajam dari baja, parang panjang banyak guna. Membayar sukses dengan kerja, bayar sekarang, kelak bahagia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, insya-Allah. Ya. Jadi kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif dan panjatkan kesyukuran terhadap Ilahi atas segala nikmat yang diberikan, dan kita telah pun sampai ke minggu terakhir Ogos. Betul. Lagi 2 hari kita dah nak sambut Merdeka yang ke-65, Eliza. Dan seperti biasalah kita hari ini pada hari Isnin kita mulakan hari, setiap hari Isnin ni kita kena mulakan hari dengan yang penuh semangat sebenarnya, kan. Jadi anda menonton kami daripada jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV, dan juga anda boleh tonton kami di YouTube live stream. Hanya search Suka TV di YouTube dan anda boleh tonton kami di mana-mana saja dalam mobile tab anda, Smart TV tab ataupun di mana saja yang online. Dan juga jangan lupa layari website kami di www.sukatv.com dan juga membeli belah bersama kami di www.sukashop.com. Dan hari ini kita orang kata topik-topik yang kita akan bincangkan ini khas untuk ibu-ibu di rumah yang baru saja orang kata menimang cahaya mata. Betul. Yang tak lama lagi nak dapat anak-anak. Kita ada topik khas untuk anda pada hari ini. Kerana topik pertama kita akan bincangkan tentang resepi sihat makanan bayi. Yes. Zaman sekarang, ibu-ibu sekarang ni kalau buat makanan dah sangat-sangat particular. Betul tak? Lagi satu Tarisha, bayi dia baru nak kenal dunia je. Kita nak tahu juga apa nutrisi yang bagus untuk dia, apa yang tak bagus. Jadi kita bawakan topik pertama kita macam Tarisha cakapkan, resepi sihat makanan bayi. Dan untuk tetamu kedua, kita ada di studio, kita ada kumpulan pop wanita terbaru dan dia baru saja release their new single. Yes, wanita-wanita jelita ya mereka ni. Jadi kalau anda nak tahu siapa, anda kena tunggulah sampai kita kenalkan mereka. Jadi sebelum kita nak dengan topik-topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, seperti biasa di Hawa kita mengeluarkan kod nombor untuk anda menang suka menang, dan kita hari ini keluarkan kod nombor yang nombornya adalah jeng jeng jeng. Yes, I5. Jadi untuk minggu ini anda ambil nombor ni I5, simpankan dan kumpulkan kod nombor yang berbeza setiap hari daripada hari Isnin hinggalah hari Jumaat, dan hantarkan kepada kami secara harian ataupun mingguan di 0392262253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu jam 12 tengah hari. Yes, dan nombor bertuah akan keluar setiap live show. Untuk Suka Pagi dah keluar satu nombor, Hawa akan keluarkan satu nombor, dan lagi 2 nombor anda kena kumpulkan dan hantarkan kepada kami secara harian ataupun mingguan. Yes, tadi kalau terlepas nombor tu adalah I5. Alright. Dan kita juga nak beritahu kepada penonton yang terlepas untuk saksikan program-program kami. Anda boleh saksikan di iQIYI sebab kita ada dramapolka.com. Kita ada Tome-Tome, Berita Latah, Tanya Je, dan banyak lagi program yang akan datang sebab kita tahu Suka TV tengah busy shoot. Anda hanya perlu download aplikasi iQIYI dengan scan saja QR code yang ada di skrin anda dan boleh menonton secara eksklusif. Apa-apa jenis program Suka TV memang akan anda boleh tonton di sana. Ada tab Suka TV, anda tap je dan boleh tengok ke semuanya. Alright. Alright lah. So jadi kan kita hari ni kita nak bagi tahu tentang ikon wanita di Malaysia. Jadi kita nak orang kata apa, orang cakap ini satu macam penghargaan lah daripada Suka TV. Kita nak bertekankan kita punya ikon wanita di Malaysia, iaitu Aura Tun Tengku Maimun, Ketua Hakim Wanita Pertama Negara. Betul, bukan calang-calang orang ni. Bukan. Jadi beliau Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, menghakimi prosiding mahkamah khususnya melibatkan profil tinggi baru-baru ini meraihkan perhatian masyarakat. Menariknya, beliau merupakan wanita pertama negara yang dilantik sebagai ketua hakim sejak Mei 2019. Dan meskipun kecil molek saja orangnya, tapi kebijaksanaan Tun Tengku Maimun mengendalikan hal berkaitan perundangan tidak boleh dipertikaikan. Beliau diberi kepercayaan menjadi ketua hakim negara selepas Tan Sri
Richard Malanjum bersara pada 12 April 2019. Yes, dan latar belakang Ketua Hakim Negara yang berusia 63 tahun ini merupakan siswazah lulusan Universiti Malaya yang memulakan kerjanya sebagai pegawai undang-undang di Lembaga Pembangunan Kelantan Selatan pada tahun 1982 dan Tun Tengku Maimun menghakimi pelbagai kes berprofil tinggi seperti kes melibatkan kematian Altantuya Syaribu, M. Indra Gandhi, Kapil Singh dan banyak lagi, Talisha. Begitu hebatnya seorang wanita, Talisha. Orang cakap menjadi hakim pada tahun 2019 ni wanita pertama. Jadi tidak orang kata terlepaslah kepada wanita-wanita di luar sana untuk menjadi mengejar impian anda. Kalau anda rasa sukar ke apa, jangan pernah putus asa. Ya, betul. Dan ini juga profil ini juga membuktikan bahawa wanita ini memang kalau kita teruskan apa yang kita buat dengan ikhlas dan kita tahu niat kita, Talisha, dengan kesungguhan yang tinggi, kita boleh capai di mana kaum Adam juga boleh duduk di situ. Yang paling best kan wanita hebat ni bila dapat orang kata naik menjadi dapatlah kerjaya yang mereka nak lakukan tu, tapi tak pernah lupa ya, mereka juga orang belakang untuk keluarga mereka. Betul. Itulah kenapa kita panggil wanita di Malaysia dan juga seluruh dunia wanita-wanita hebat. Yes, alright. Jadi kita dah habis pada segmen pertama. Kita kena berehat sebentar dan kita akan jemput tetamu pertama kita untuk bicarakan topik untuk ibu-ibu bayi-bayi di luar sana. Kita akan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Alright, anda sedang menonton program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan hari ini di studio kita ada wanita yang luar biasa. Untuk saya, Eliza, kalau seorang ibu je saya dah, you ibu je, you wanita luar biasa. Yes, sebab betul. bila you menjadi ibu, macam-macam lah you tunjuk you punya power. Betul tak? Tiba-tiba kreatif, blend tu, blend ni kan. Dan sekarang Talisha trend tau, resepi makanan sihat bayi. Betul. Bukan pada ibu saja. Kita tahu dekat TikTok pun, dekat Instagram pun orang banyak share blend, lepas tu simpan. Betul. Sebab kalau macam zaman-zaman kita, Eliza, kita punya pemakanan banyak yang macam mak kita beli yang dah siap dekat grocery apa semua kan. Tapi bila dah orang kata generation sekarang, banyak ibu-ibu yang sangat orang kata very prihatin ataupun particular nak bagi makanan. baby. Betul? So mostly banyak buat makanan sendiri apa semua. Jadi hari ini kita menjemput Puan Farah Hanim, seorang isteri rumah dan juga usahawan yang banyak mengeluarkan resipi sihat untuk makanan bayi. Jadi apa kata kita memperkenalkan Puan Farah, apa khabar? Baik. Ya, sihat? Alhamdulillah sihat. Betul ke seorang ibu ni nampak muda? Betul. Biasalah dia dapat genetik daripada mak. Mak pun muda juga. Bukan muda, maksudnya awet muda. Awet muda. Macam tu. Kalau tengok mak pun, lain kali kena minta Talisha resepi awet muda kita pula. Daripada genetik. Genetik mak saya tak memang boleh lah macam ni. Dah nampak tua macam mana? Jadi, okeylah, kita nak tanyalah Puan. So, untuk sebagai seorang ibu kan, bila menjadi seorang ibu, you automatically ada naluri ibu tu kuat, betul tak? Macam walaupun orang kata banyak lagi orang yang dah melahirkan anak anak 5 lah, anak 4 lah. Bila you keluarkan anak seorang macam you terus buat resipi makanan, kadang-kadang ada ibu yang dah berpengalaman lagi lama, kadang mempertikai kan, betul? Tapi macam mana you confident untuk orang kata menyuapkan anak you buat resipi-resipi sihat, dan mana datang inspirasi ni sebenarnya? okey. So kalau nak cakap pasal inspirasi tu, tak adalah macam terinspirasi sangat. Semuanya bila kita dah ada anak sendiri, kita pun mestilah anak-anak kita makan makanan sihat. Yang paling penting bila kita nak sediakan makanan ni, dia kena cepat dan mudah. Sebab sebelum ni saya bekerja, tapi selepas ada beberapa masalah, saya berhenti kerja, so saya full time housewife. Saya ada banyak masa lah nak masak kat dapur, nak pembagikan resepi. Sebab kadang-kadang baby ni bila dah meningkat dewasa, dia ada preference dia sendiri. Dia nak makan yang ni, tak nak makan yang ni. So kita kena lebih kreatif lah. Tak naklah kita asyik makan nasi. Kalau kita sendiri pun kita rasa bosan makan makanan yang sama. So samalah juga dengan budak. So saya lebih banyak Google, tengok resepi-resepi yang kita punya dewasa, kita olah untuk jadikan lebih friendly, baby friendly. So supaya baby pun semangat nak makan, dia rasa seronok, dia tak ada memilih. So macam itulah. Sebab yelah baby ni masa awal-awal dulu kan macam dia tak reti nak makan apa semua, dia baru nak kenal rasa, betul tak? Jadi mungkin Puan Farah boleh sharekan sedikit lah, kongsikan resepi-resepi sihat untuk baby untuk ikut peringkat umur.
Okey, so selalunya kita macam kita semua tahu, baby dia start mula makan dah 6 bulan. 6 bulan. So bila dah 6 bulan ni yang paling basic lah, sebab kita duduk Malaysia kan, mesti kita akan bagi bubur. Kita tak boleh start dengan tiba-tiba nak bagi nasi kan, kita bagi bubur. So dalam untuk kalau 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tu kebiasaannya kita akan bagi bubur yang halus, sebab baby dia baru nak belajar hadam. Sebelum ni selalu minum susu. So kita kena blend bubur tu jadi halus. So bila diorang dah meningkat dewasa, kita boleh varietykan makanan tu. Nak bagi pasta ke, nak bagi mi ke, sebab dia bila dah masuk peringkat umur 8 bulan, 9 bulan, kita kena asah diorang punya skill. Daripada skill mengunyah tu, dia akan develop untuk belajar bercakap. Sebab kalau kita asyik bagi bubur halus je, dia tak ada sensory. Dia tak ada sensory tu. So tu yang susah tu. So kita kena step by step. Kenalkanlah makan makanan bertekstur. Boleh start dengan roti-roti pun boleh. Macam saya, kalau saya selalu buat untuk anak saya, kalau breakfast dia suka pancake. So masa dia start 7 bulan tu, saya dah bagi berunsurkan tepung lah, pancake ke, roti bakar ke, walaupun kita rasa macam baby dalam tak masa boleh 7 bulan tu. Walaupun dia macam baby tak boleh nak kunyah kan. Tapi sebenarnya diorang guna gusi diorang. Diorang akan cuba untuk hancurkan makanan tu. Betul. Jadi pancake tu tak perlu dikisar lah kan? Tak Ke perlu. potong kecil-kecil je lah potong bagi macam dia memanjang, bagi kunyah-kunyah. dia pegang. So tak perlu kisar. Sebab kita nak latih diorang untuk pegang, ambil makan sendiri. Macam tu. Kadang-kadang ada ibu yang takut nak bagi macam tu sebab dia takut anak dia tercekik, tersedak ke. So macam mana tu sebenarnya? Betul. Salah satu benda yang paling merisaukan lah kalau tercekik kan. Tapi sebenarnya ada cara dia lah. Dia kena lebih gali ilmu, tengok sharing-sharing daripada yang pakar lah. Macam mana kita nak handle kalau baby tercekik. Dia kadang-kadang bukan tercekik, sebenarnya dia tengah belajar cara nak keluarkan balik makanan tu. Diorang akan cuba tolak makanan tu dekat lidah diorang keluarkan. Sebenarnya tu bukan tercekik. Kalau tercekik tu dia akan nampak macam susah nak bernafas. Time tu baru kita perlu risau. Tetapi daripada umur 7 bulan ke atas tu, kita dah kena start slowly tukar tekstur tu, bagi makanan yang sesuai supaya diorang lebih semangat lah nak makan. Kalau kita asyik makan bubur, makan makanan yang sama, nanti lama-lama jemu. Bila dah jemu, kita pun as mak kan rasa macam rasa stres lah. Tak nak makan ke, saya tak sedap ke. Daripada 7 bulan ke atas tu, kita kena banyak resepi lah selalunya. I see. Itulah reason dia tadi, Syah. Sebab kalau kita fikirkan semula, betul juga. Sebab bayi ni dia baru kenal dunia, baru tekak dia nak rasa melawan ke, nak tolak ke. Nak Jadi faham macam mana ni. Yes, betul. Tapi pastikan ibu-ibu kat luar sana time cuba bereksperimentasi tu adalah dengan baby, so that kalau apa-apa pun bolehlah bantu sikit-sikit. Cakap pasal eksperimen, ibu saya sebenarnya baru kongsikan. Dia kata semalam dia cerita kat saya. Masa saya 4 bulan, dia buat eksperimen lah bagi saya makan. Dia kata dia blend lah bubur dengan ikan bilis. Lepas tu saya makan je, dia kata. Tapi bila dia makan, rupanya sedap penuh. Ikan bilis tu kan macam tulang-tulang. Dia kata macam mana budak kecil ni makan. Saya pun tak tahu. Sebab tu lah kadang-kadang kita jadi pemakanan tu jadi banyak. Faham tak? Kita jadi kuat makan. Sebab masa kecil dia kata ikan bilis apa semua dia pakai blend je. Rupanya ikan bilis ni kasar kan. Lagilah tercekik. Ibu pun makan pun dah rasa sedap tu. Sekarang Taisha suka tak ikan bilis? Favourite. Nampak? Tapi kadang-kadang kan budak-budak lu juga, diorang ni memang daripada kecil kan dah faham. Ada yang memang daripada kecil memang dah tak suka sayur. You bagilah makan macam mana pun tak suka sayur, betul tak? So kalau yang budak tak suka sayur, macam mana kita nak bagi lagi menarik sebenarnya? Okey, kalau tak suka sayur ni, selalunya trik yang kita akan buat adalah kita akan olah sayur tu, kita akan cuba masukkan, kita akan blend, kita akan buat jadi finger food. Finger food tu ialah makanan yang baby boleh pegang lah. Contohnya kita brokoli lah, sebagai contoh brokoli. Brokoli tu kita blend, lepas tu kita gaul dengan tepung, lepas tu kita tambahlah serbuk-serbuk perasa baby yang sesuai untuk baby. Lepas tu kita boleh buat cekodok ke, kita boleh buat makanan jejari panjang, tak pun kita boleh buat pancake savory pun boleh. Cekodok, saya macam brokoli cekodok. Macam okey, saya pun nak try benda tu. So daripada situ dia macam tak sedar lah dia makan sayur-sayuran tu. So nanti mungkin next time bila kita nak intro sayur-sayuran yang lain kan, kita boleh bagi dalam portion yang sikit. Jangan bagi dalam portion yang besar, sebab kalau dia nampak besar, dia nampak macam ni aku kena habiskan. Bila kita bagi sikit, mungkin nanti dia akan cuba ambil dan dia akan makan sayuran tu. Dia So kena pandai olah. sikit lah, tak boleh lah bagi banyak terus. Alright, kita bercakap soal resepi makanan bayi kan, Puan Farah.
Tapi usually this is the normal case lah. Kalau resepi makan bayi, orang akan titik beratkan bahan yang digunakan, betul tak? Lagi-lagi MSG. Kalau kat luar sana ibu bapa kalau cakap resepi tu mesti tiada gula, tiada garam, tiada MSG sebab katanya masih lagi belum sesuai untuk bayi berumur bawah 2 tahun. Jadi apakah sebenarnya alasan utama untuk kawal no sugar, no salt dalam makanan bayi sebenarnya? Sebab mungkin kalau adanya salt and sugar mungkin baby tu boleh kenal rasa ataupun macam mana? Boleh Puan terangkan? Okey. So no sugar no salt ni memang common lah. Kalau mak-mak aja mesti cari makanan no sugar no salt. So sebab bayi berumur 6 bulan bila dia start makan, dia punya kita panggil buah pinggang belum matang lagi. So kita ni orang dewasa bolehlah kita nak hadam garam, gula kan sebab kita dah dewasa, kita dah develop kita punya organ dengan lebih baik. Cuma kalau baby selama 6 bulan diorang hanya makan, diorang hanya minum susu sahaja. So bila kita dah bagi sugar, garam tambahan dalam makanan, jadi dia akan memberatkan dia punya buah pinggang. So bila mereka dah membesar, ada kemungkinan akan ada penyakit-penyakit yang kita tak suka lah kan. Dan kadang-kadang bila kita dah kenakan makanan manis, makanan yang berasa, yang sedap-sedap daripada awal, bila dah besar diorang akan jadi picky eater. Kita tak nak yang tu. Picky eater tu nanti dia nak makan yang tu je. Nak makan yang tu je. So kita tak nak macam tu. So daripada awal bila kita bagi start baby makan, dia punya objektif bukan untuk bagi anak rasa sedap. Tapi nak perkenalkan makanan yang baru selain daripada susu. So sebab tu no sugar no salt ni memang mak-mak memang pegang lah bila nak start bagi baby makan. Sebab kita nak anak kita membesar dengan sihat. Tak naklah nanti bila dah besar baru 1 tahun dah tumbuh gigi banyak kan. Tiba-tiba dah ada caries gigi ke, gigi belum banyak melubang. So sebab itulah kita cut semua-semua no sugar no salt ni daripada diorang start awal makan. Itulah kisahnya Talisha. Kita belum jadi ibu-ibu tak tahu. Tak faham. Tapi sebenarnya kalau saya tengok kawan saya seronok diorang buat makanan anak diorang. Ada yang diorang buat macam buttermilk chicken. Wow. Tapi diorang blend lah semua. Saya kata wah macam menarik jadi anak awak. Macam-macam dia masakkan. Suapkanlah saya macam tu. Dia buat macam-macam resepi. Okeylah, ada banyak lagi yang kita nak tanya. Tapi sebelum tu anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dalam program Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi dengan topik yang sama, iaitu membincangkan tentang resepi sihat makanan bayi bersama Puan Farah Hanim. Puan Farah, tadi segmen pertama Taisha tanyakan soal makanan hijau, which is the green plant lah kan. Tapi saya nak tanya juga, adakah sayuran-sayuran hijau ni sebenarnya sesuai untuk bayi? Sebab kita keep on cakap macam kena makan hijau, kena makan sayur. Tapi sebenarnya intake dia macam mana sebenarnya? Adakah dia betul-betul sesuai untuk bayi ataupun sekadar untuk memperkenalkan sensori mereka? Okey, makanan hijau ni sebenarnya memang baguslah untuk bayi sebab dia ada banyak khasiat. Contohnya macam bayam, celery tu. Celery tu lebih kepada kita nak bagi rasa. Okey. So kalau macam bayam, sawi tu, dia, selain daripada kita nak perkenalkan sayur-sayuran hijau kan, tapi sebenarnya ada banyak khasiat lah sayur-sayuran ni. Dia ada mineral, dia bagus untuk perkembangan otak, untuk perkembangan tulang. Kalau kita macam nak bagi yang ada rasa manis-manis sikit, kita boleh go to the sayuran yang warna orange macam carrot, labu. Tapi sayuran hijau ni dia bagus. Satu lagi warna dia bila kita dah blend tu kan menarik. Comel nampak macam colourful. Dia colourful. Mungkin saya belum jadi ibu, so hijau tu tak menarik bagi saya. Tapi tak apa, teruskan. Satu lagi sayuran hijau ni ada yang bagus untuk elakkan baby sembelit. Dia ada lebih serat dalam tu. Kadang-kadang baby bila dia start makan, dia akan ada potensi nak jadi sembelit. Jadi kita boleh selitkan makanan hijau tu supaya sayuran hijau tu supaya dia senang nak membuang. Tak adalah kita macam kita sendiri pun bila dewasa pun kadang-kadang kita ada mengalami sembelit kan. Jadi kalau baby lagi kesian. Jadi kita boleh selitkan makanan hijau ni dalam dia punya rutin meal lah. Tak kisahlah nak bagi dalam bentuk sayuran biasa, kita tunjuk, kita letak dalam plate ataupun kita nak cooperate dalam dia orang punya bubur ke ataupun dalam mi ke, tak kisah, asalkan ada sayuran hijau tu yang kita cuba perkenalkan dekat dalam anak kita punya makanan. Faham.
kita kena ambil tips walaupun belum Belum. Tapi inilah dia sebenarnya tips-tips perkongsian daripada Puan yang agak macam membantu sebenarnya, sebab kadang-kadang memanglah orang akan cakap makanan hijau ni memang sangat penting untuk budak-budak, anak-anak kan. Tapi macam kata color combination tu menarik dan gabungan makanan antara sayur ni ke sayur ni, dan tapi nak tahu jugalah kalau replacement garam untuk anak-anak ni sebenarnya apa benda. Okey, replacement garam. Macam mana kita ada kan? Okey, so kalau garam ni selalunya kita akan ambil dengan dekat paling dekat lah ikan bilis lah. Sebab ikan bilis macam kita tahu ikan bilis ni dia masin. So bila kita nak replace garam tu, kebanyakan ibu-ibu akan buat serbuk ikan bilis. So serbuk ikan bilis ni kita kena sangai dia. Memang kena halus selalu lah. Kalau tak nanti dia macam Talisha tadi lah. Sedap-sedap tu tersekat kan. Masa tu mak saya baru Tak lagi. apa, yang penting sihat Talisha. Saya maafkan dia. So walaupun kalau kita rasa sendiri tak rasa pun masin tu, tapi lidah bayi ni dia sangat sensitif. So bagi dia itu dah cukup dah. Dia sebenarnya sikit je kan. Sikit je. Tapi sebenarnya dah cukup dah rasa tu. Lagi satu nak naikkan aroma dia. So lagi situ baby lagi berselera lah nak makan. Tak adalah macam asyik makan plain, macam makan orang tak sihat kan. Macam tu. So dia ada, kita boleh buat serbuk perasa bilis, serbuk perasa bayam. Dekat situ dia akan dapat rasa-rasa yang seakan-akan garam juga. Yelah Talisha, saya kita tak jadi ibu lagi kan. Jadi saya macam tak ada kreativiti tu. Bila kita dah dengar seorang ibu bercakap, betul lah orang cakap seorang ibu ni kalau dia dah melahirkan bayi, anak zuriat dia sendiri, ada je benda yang dia cuba kan, tampilkan untuk anak dia sendiri. Buat masa sekarang kita tak boleh nak bayangkan dia sebab kita pun asyik makan pakai Grab. Jadi macam mana kita nak sediakan makanan anak-anak kan, betul tak? Tapi saya juga tertanya-tanya lah, orang kata stages by stages. Kalau masa baby di peringkat awal daripada setahun tu, you still have control untuk anak-anak you nak bagi makan, diorang tidak boleh cakap tidak, betul tak? Tapi bila diorang dah start umur nak dekat 2 tahun ni, takkanlah you tak dedahkan mereka kepada makanan-makanan yang tidak berapa nasihat. Contohnya mestilah you nak ke fast food sikit ke macam mana ke. What if kalau anak-anak tu dah start mengenali makanan yang kurang sihat dan diorang terus asyik nak minta makanan yang tidak sihat dari berbanding pada makanan yang kita sediakan. So apa tips yang you boleh kongsikan? Okey, tips macam saya pun adalah sometimes saya bagi anak saya makan fast food kan, sebab dia pun dah nak menginjak 2 tahun. Rasa kesianlah tapi tapi kita sebagai parents, sebagai ibu bapa, paling penting kita kena tunjukkan contoh lah. Kita tak nak anak kita makan fast food, tapi kita kat sebelah sibuk makan fast food. So dari situ macam kenapa mak saya boleh, saya tak boleh. So kita kalau kita nak anak kita cuba makan makanan sihat, benda pertama kita kena buat adalah kita jadikan contoh. Kita kena tunjuk role model dekat anak kita. Sekali-sekala tu tak apalah, tapi kau janganlah selalu. Dan satu lagi, kalau macam kita nak tarik minat diorang makan makanan sihat, kita kena makan bersama. Contohnya kita nak ajak anak kita makan sayur-sayuran, kita duduk sebelah, kita makan, tunjuk kat diorang. So daripada situ anak akan lebih macam, oh mak saya makan, jadi saya pun akan sama makan juga. Dia kena start daripada awal. Janganlah bila dah anak tu dah 4 tahun ke, dah besar, dah boleh berfikir, baru kita nak memula. So macam agak susah sikit lah. So daripada kecil lah kita didik dia orang. Eliza, awak kena mula order Grab makanan-makanan yang penuh dengan bahan hijau, sayur, makanan brokoli, makan macam tu. Sedapnya. Si betul takut. Okey, Talisha, Puan Farah, kita ada satu soalan lagi, which is gula. Kalau garam kita gantikan dengan ikan bilis sebab tahu masin. Tapi usually gula kalau manis kita kaitkan dengan madu lah. Tapi kita tahu madu pun bila terlalu banyak konsum tak elok juga, betul tak, untuk baby lagi, anak-anak. Jadi apa sebenarnya, macam mana kita perlu menghadkan pengambilan madu dan juga penggunaan cili, sebab kita tahu Malaysia kita suka pedas. Jadi macam kita nak memperkenalkan kepada anak-anak sikit-sikit. Okey. So kalau madu ni, kita kena tahu madu sesuai untuk anak-anak ataupun bayi yang berumur setahun ke atas je. Bawah setahun memang tak boleh makan madu sebab dia boleh menyebabkan keracunan. So kena ambil tahu sikitlah kenapa madu tak sesuai untuk bayi bawah 1 tahun. Kalau untuk bayi bawah 1 tahun, kita boleh gantikan dengan kismis, boleh ganti dengan kurma. Macam kita tahu khasiat dia lebih kurang samalah. Kurma lagilah makanan sunnah. Jadi kita boleh masukkan dalam makanan bayi. Contohnya kita nak buat aiskrim lah. Aiskrim baby lah contohnya kan. Tapi kita tahu tak nak letak banyak gula kan. Kita blend buah-buah tu, kadang-kadang ada buah tu berasa masam. Kita boleh masukkan kurma dalam tu, dia akan enhance lagi dia punya rasa manis tu. Tak perlu tambah madu. Cuma kalau madu untuk setahun ke atas tu boleh, cuma kuantiti dia tak perlu banyak lah sebab kita tahu pun madu tu memang manis. Takut nanti anak
terlebih manis, terlebih aktif ke, terlebih suka sangat manis pun tak boleh juga kan. So, kita kena hadkan lah ikut yang umur yang sesuai. Kalau macam cili pula, cili selalunya kalau untuk baby dia ada satu khas, ada satu cili khas yang kita panggil yang kita panggil cili itu. Pernah dengar tak? Tak pernah cili itu ni dia gemuk-gemuk tau, dia memang gemuk. So cili itu ni memang tak pedas, memang sesuai untuk baby. Selalunya macam saya pernah buat nasi lemak untuk anak saya. Kita nak try bagilah kan something yang macam baru untuk dia. So saya pergilah cari cili itu ni dekat supermarket. So bila saya rasa memang tak pedas, tapi rasa dia sama macam cili yang kita biasa makan. Cuma dia memang tak ada sensor pedas tak? Tak ada. So daripada situ kita bolehlah perkenalkan makanan pedas untuk anak kita. Cumanya kalau kita rasa macam risau, kita was-was, tak perlulah kita nak bagi selalu. Sekadar nak kenalkan sekejap je. Cili litu dengan Taisha. Sebenarnya itu bukan untuk anak, untuk mak dia. Aduh, ya. Okeylah. Banyaklah perkongsian hari ni yang kita dapat. Walaupun ilmu-ilmu sikit, tapi itu kira untuk kami pun macam wow. Ya. Nampak tak? Kena Taisha take note. tahu ke cili litu? Tak tahu kan? Takut dah lupa dah besok mana nak cari. Okey, Puan Alright. Farah, kita ucapkan terima kasih kerana Puan Farah kongsikan tentang pemakanan dan nutrisi untuk bayi-bayi. Dan juga kita nak tahu juga, kita tahu Puan Farah ada buat bisnes, betul? Untuk pemakanan bayi, boleh kongsikan? Okey, saya selain daripada suri rumah, saya juga adalah usahawan baby food jenama Fawaz yang diusahakan oleh Puan Mahfuzah Mustafa. So Fawaz baby food ni dia sesuai untuk mak-mak yang busy sebab dia ada satu set bubur mudah bancuh. Macam selalu kita nak buat bubur, kadang-kadang kita tertinggal sikit dah terhangit ataupun kadang-kadang tak berapa nak jadi, ambil masa yang lama. Cuma bila kita ada bubur mudah bancuh tu, bubur mudah bancuh ni dia akan siap dalam masa 3 minit je. So memudahkan parents-parents yang busy. Dan dia ada banyak lagi produk-produk yang lain yang cepat. Saya dah tengok puri jagung lah tadi. Untuk mak-mak aja tu. Alright. So, thank you for perkongsian Puan, dan juga tadi kita dah share ke Instagram. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh ke Instagram Puan. Betul. Dan kita akan share juga di Instagram kami. Jadi kita nak ucapkan terima kasih Puan Farah kerana sudi lagi sekali datang ke Hawa untuk kongsikan tentang pemakanan bayi. Betul. Dan kita tutup topik perbincangan kita pada hari ini. Dan kita kembali sebentar lagi bersama tetamu kita. Nak tahu siapa dia? Anda kena terus bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Okey, kembali lagi dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan di studio kita hari ini kita bawa wanita-wanita yang sangat hebat, yang sangat jelita, dan juga sebenarnya sister saya. Saya lah yang kelima kalau tak percaya. Yes, sebab kita orang pakai baju sama, nampak? So saya apa? Manager. You manager lah, boleh. So kalau anda tahulah bila saya sebut perkataan sisters ni, mesti ramai yang tahu kita jemput The Sarah Sisters di studio, dan mereka baru saja mengeluarkan single terbaru mereka called The Stars. Betul? Yes. Hello, Assalamualaikum semua. Hai. Ya Allah, ya Tuhanku. Pusing tak? Tak nampak frame. Tak baik, Taisha. tak producer. Saya yang kelima, okey? Alright lah, sebelum kita tanya soalan-soalan kan, kita selalu cakap The Sarah Sisters ni kembar. Tapi sebenarnya nampak tak masing-masing ada dia punya karakteristik masing-masing. Betul. So sebelum kita ni, apa kata kenalkan nama dulu. Sarah, Talisha nak bagi tahu, bagilah nama. Betul. Sebab tadi Taisha saya jumpa mereka, saya tanya nama, saya Syah, saya Sa. Saya dah tahu macam okey, kita nak kenal dia dengan lebih detail lagi, siapa sebenarnya, apa nama-nama mereka, dan siapa sebenarnya, kembar ke tak kembar ke. Nak tahu hari tahu ni. juga. Dan bila dah bagi nama, bagilah saya yang ke-3. Yang ke-berapa tu kan? Nak tengok juga mana satu kakak satu adik, sebab semua. Apa kata kita main teka-teki sikit? Main teka-teki. Okey. Janganlah, tak baik. Tak nak lah. Saya ikutkan semua kembar ni. Okey, kita mulakan dengan you. Okay. Alright. So basically my name is Sarah Jasmine. So that's why kita The Sarah Sisters. Semua ada Sarah. So my name is Sarah Jasmine. What people call is Jess, and I'm the eldest. The eldest. The eldest. And I nombor 2, Sarah Alia. Boleh panggil ID. Lili. Sorry. Yang ke? I nombor 3. Memang ikut urutan tak baik producer. Baik. Next
sikit. Yang Hi, ketiga. Sarah Akila. You can call me Sa. Sa. Okay. Okay. And I'm the youngest but the tallest. Wah. I'm Alicia, you can call me Shah. Alright, Wow, Syah. okay. Kita ada, yes, because Sarah Akila, Sarah Alia, Sarah Khadijah dan juga Sarah Jasmine di studio. Alright. So kita tahu anda semua famous daripada TikTok. Keluarkan sama-sama, orang kata sebagai adik-beradik dalam TikTok maju bersama-sama, betul? Yeah. Dan baru-baru ni mengeluarkan single terbaru called The Stars. Macam mana tercetus ni tiba-tiba nak keluar single ni? Siapa nak jawab? Ini you guys so sendiri buat saya jawab. Well, bagi actually chance. kita benda ni semua starts from TikTok lah. So bila daripada TikTok orang mula kenal The Star Sisters. Betul. So dari situ ada a few label yang approach kita dan kita akhirnya memilih Rocket Fuel Entertainment. So, kita sign as a girl group. So that's why dalam masa kita practice semua, kita decided on this year kita keluarkan lagu. Sebab kita memang daripada awal sign pun as a girl group yang menyanyi. Yes. Wow. Itulah bila dengar bila single terbaru keluar ni pun kita nak tengok sambutan yang sangat hangat ya diperkatakan dekat TikTok, dekat Instagram, dekat YouTube lagi. Wow, banyak sangat sambutan yang positif sebenarnya. Tapi itulah kita di Malaysia ni kan lagi-lagi bintang yang menginjak naik, yang cantik-cantik 4 orang, The Sisters pula, adik-beradik kan mesti ada yang bergaduh ke apa kan. And also Taisha kelima, sorry kelima. Sorry, okay. Dan kita tahu pula you daripada TikTok you buat transition, lepas tu keluar lagu, tapi kita tak boleh lari pada kecaman dan juga negativity sebab biasalah kan orang cantik berjaya kan together pula tu. Jadi how do you personally kita go for sorang-sorang, macam mana you tepis negativity everyone sebab setiap orang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing kita tahu, dan korang The Sisters. So mesti lagi banyak cabaran dia kan. So kita mula dengan Jasmine dulu. So for me I'm the eldest. So bagi I yang paling penting sebab apa yang buatkan kita different dengan orang lain is that we are sisters. So bonding kita kuat. So apa-apa kecaman pun kita tahu kita orang ni macam mana. And kita tahu macam mana how to comfort the other. So that's how lah kita tepis benda-benda tu semua lah for me. Macam Akila pula. Kalau I, betul. kalau baca tu macam baca netizen cakap tu memang baca lah, tapi tak ambil hati lah benda tu, macam baca macam tu je. Mana yang baik kita ambil. Yes. Tapi I curious lah sebenarnya kan, bila girl group ni kalau bergaduh-gaduh antara satu sama lain tu dah biasa lah kan, sebab tak Saya dengan keselesian. Taisha pun ada gaduh. Itu normal kan. Tapi antara adik-beradik bila bergaduh dia lain macam, sebab tu lah you tak kisah apa netizen nak cakap sebab isu adik-beradik bergaduh lagi teruk. So macam mana bekerjasama ni? Siapa nak jawab? Kita juga dengan adik-adik. Adik Syah. Saya rasa bila bekerja dengan adik-beradik lebih senang sebab kita daripada kecil memang duduk dekat satu bumbung, satu rumah. Jadi kita lebih memahami each other, and kita pun ada sikap bertolak ansur. Jadi kita macam bukannya pendapat I seorang je, pendapat semua orang pun penting. So it's easy for us. It's easy for you guys lah. Easy sebab minat sama. Sebab minat sama, dapat yes, kita betul. duduk dapat sama-sama. I rasa I boleh sokong kot sebab usually lah kita go for biasanya kalau adik-beradik ni dia tak sependapat, you know, bila minat yang berbeza, tapi you girls minat sama, semua cantik, so I rasa it's a good pinpoint dekat sini. And I nak tahu lah how your parents yes. because you know anak-anak 4 sekali nak jadi star kan. So macam mana support daripada parents? Kalau I lah manager berasa okay, let's do this girl. Our parents are very supportive sebab benda ni is something yang kita orang suka. Kita orang suka grooming, kita suka menari, menyanyi. So memang kita dapat support yang sangat bagus daripada family lah. Plus kita pun semua sisters, lagi senang lah. Taisha, awak jangan sangat. Dan tak percaya ke diorang ni, kita muka semua sama tau, serupa. Alright. Jadi apa perasaan bila dah keluarkan single masa tu, dah buat video clip apa semua, because you know dalam TikTok is different. Yes. Kan? You guys bila dalam bekerja di TikTok itu antara you guys sahaja. Tapi bila nak buat single melibatkan ramai orang dan juga you punya management, manager, dan juga masa buat video clip pun it takes a very, orang kata, serious punya job yang macam you keluar daripada kamera semua. So macam mana masa tu
you rasa macam wow, this is it lah for you guys to start your career kan. So apa perasaan? Apa kata kita tanya you? Silakan. Okay, rasa macam happy lah sebab kita buat benda semua sama and kita semua benda sama. Dan bila MV tu keluar kita rasa happy and kita lagi happy bila orang support, orang bagi feedback yang baik. Lagi tu benda tu yang kita happy macam okay kita nak keluarkan lagi yang macam tu. Dan nervous untuk keluar live macam mana? Benda tu mestilah ada. I guess even penyanyi yang dah ada pengalaman pun dia ada stage fright sikit. Faham tak benda tu? Apalagi kita yang orang kata baru nak berjinak-jinak dalam this industry. So of course ada, but at the same time kita cuba fikir yang kita ada support system yang bagus. So why don't kita jangan buat that nervous tu yang kacau kita punya focus and all that. Nervous tu sebenarnya bagus, tapi it's good to have that nervous feeling, but at the same time, you know, you guys bekerja bersama dengan adik-beradik sendiri. So it takes 4 of you guys to carry out semua benda, betul tak? Betul. Right. Tapi kan saya masih lagi saya masih lagi tak faham. Macam saya still nak tanya juga, macam mana you girls tolerate to each other? Like you know, having this MV going out, this is the first single, okay? Tak pernah ada single before this. The first single, everyone ada karakter masing-masing, ada karisma masing-masing. Yang ini mata, yang ini hidung. Dia ada something tau. So how do you tolerate to each other? Sebab kita tahu MV ni kalau you tengok banyak scene you yang different. Ada dekat atas kapal terbang, ada yang dekat studio, betul tak? Very different. So how do you guys tolerate to each other? I think because we know each other, senang. Let's say kita orang ni actually sama macam adik-beradik kat luar sana. Berebut baju. I nak pilih duduk macam tadi seat. I nak pilih seat mana dulu. Tapi sebabkan kita dah faham masing-masing, okay, dia ni angle dia kat mana, outfit dia ni lebih sesuai macam mana. Ini macam ni. So kita dekat situ kita nak avoidkan pergaduhan and kita kena faham lah, kena ada orang kata tolak ansur macam okay, I bagi ni, I dapat ini je. Yes, dia kena macam tu. So same goes to MV pun macam tu juga. Dan kita akan sambung lagi sebentar lagi sebab kita nak berehat sebentar sebab kejap lagi saya rasa ada game lah antara sisters ni. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dalam program Bola Bicara Hawa Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Alright, anda masih bersama kami dan juga Star Sisters di Hawa Wanita Luar Biasa mereka ni. Yes, yang paling penting berani make your mommy and daddy proud. And your manager tu. Manager makan pesan banyak sebenarnya asyik sebut ni. Okey lah. So kita nak tahu macam mana semasa anda semua buat lagu Stars tu, macam mana you guys work together in terms of dalam segi lirik, dalam segi music, macam mana jenis genre you guys nak buat, macam mana nak keluarkan the mechanics tu. Macam baju kita dah tahu dah, I pakai ni, you bagi I tu. Kita dah tahu kan. So basically lagu ni terhasil actually daripada perbincangan kita bersama dengan penulis lirik iaitu Audi Mod dan Chelsea. So basically apa yang kita nak, of course lah, girls kita of course nak women empowerment. Kita mesti nak bagi semangat. Lagu tu inspirasi, memberi motivasi bila the girls out there dengar, okay, dia rasa lagi confident. So that's permulaan for this lagu lah. Dan after that all the lyrics kebanyakan daripada Audi Mod dan juga Chelsea lah. Yes. So, kalau dalam macam mana nak cakap kalau sebab masa nak buat lagu tu kan, ada tak yang seorang-seorang teragak-agak ke tak nak ke macam saya tak nak lah macam kita ada kita ada. Actually ada Kalau few kita demo kita lah. akan macam Then ada part lirik macam this one macam cringe sikit ke kan. Maybe sebab bahasa yang budak-budak zaman sekarang kita tak sama dengan lagu yang you know dulu kan. So ada benda tu boleh tolerate lah so far. Dia ada beradik lah, boleh tolerate. I manager Kita boleh tolerate. Okay, kita nak tanya tu juga tentang penerimaan pendengar dari segi you yang menyanyi kan. Kita nak tahu penerimaan mereka pula. Sebab macam kalau I, Talisha, kita sendiri in the industry, we welcome you guys because you have the voice, the idea was there. Tapi macam mana Pak dengan penerimaan yang you dapat sendiri, like as personal, mungkin ada orang yang datang kat you cakap you are doing good or everything. So macam mana penerimaan your crowd? Sebab kita tahu you dapat TikTok, buat transition, fashion, you know, tiba-tiba lagu. So how was it?
Ha. Siapa nak jawab? Shy cat. Okay, biar I jawab lah. Okay. So basically, of course, komen kita tak boleh harapkan 100% yang murni. Betul. But negative, bad punya feedback also it's very good untuk kita improve. So there's a lot lah, cuma like that. kita filter lah bila mana yang tak bagus tu, kita jangan rasa down, kita take it as kita punya semangat untuk improve better, because we have a very long journey ahead. Ni baru permulaan. So untuk kita jadi lagi better, kita ambil that mana yang kata okay, you guys need to improve maybe dancing part, singing part, vocal part. So itu yang kita ambil untuk kita orang kata terus maju and improve for maybe our next single. Macam tu. Like you said tadi, negatif tu adalah satu dorongan ke hadapan. Yes. But how do you see netizen punya kecaman tu? Apa yang you nampak dalam, sebab setiap artis memang akan ada kecaman, tapi ada pandangan korang, walaupun korang ambil criticism tu, tapi apa yang korang macam rasa tentang netizen pula kalau dalam segi kecaman, sebab it comes from TikTok. Yes, betul. For me lah, I personally rasa that kecaman yang diorang bagi tu, I rasa kita punya kecaman yang kita terima so far tak adalah terlampau teruk. We all agree that tak ada terlampau teruk. It's something yang kita orang boleh expect, which kita rasa macam okay, contohnya diorang kata kita daripada TikTok, okay maybe you guys kena improve, for example lah, dancing. We agree that because kita dari TikTok dancing is very simple, something yang kita ulang-ulang je. This trend ulang for the next trend and all that. Macam MV memang the whole thing is very new and memang you perlukan full energy and full choreography. So benda tu kita dah expect and kita orang kata memang terima and kita akan improve. That's how kita pun discuss with the management. Okay, maybe kita kena buat macam ni untuk improve. Dan bila dah masuk dunia seni, you dah buat dah ada lagu dan single apa semua, apa pula pendapat you tentang lakonan? Ada sesiapa nak kat sini nak berlakon ke? Mungkin sebab dia nak kita kat luar tengok ke? Single ke macam mana? I pernah berlakon sebelum keluarkan single 2 kali. Tapi kalau ada rezeki, why not? Cuma yang I teringin nak duduk kat situ. Nak jadi salah sister Tukar sekarang baju dah sama. Sama je, tak apa, kita kan sister. Alright, macam you macam mana? Macam I lebih suka kalau jadi host. Tapi sekarang nak fokus ke nyanyi dulu. Tapi kalau ada rezeki ke apa, rezeki boleh je. Ya, macam you? I suka berlakon. Okay. Siapakah hero Cik Talisha, dia tak bagi chance. Okay. I tak tahulah, tak ada terfikir ke apa. Satu bagi satu nama lah. Mana tahu kalau dia you tak tengok. bagi, I bagi. Kan I bagi Azwali. Kalau you macam mana? Kalau I personally, I lebih selesa untuk jadi penyanyi and fokus dekat dalam bidang nyanyian dulu. So kalau fokus dalam bidang nyanyian, adakah anda akan tinggalkan kakak-kakak anda dalam masa 2 tahun 3 tahun ni? I tinggalkan, bye-bye. Berani dia. Tak apa, ada esok Talisha ada. Macam seperti biasa, kalau kita main pemain bola, kita akan ada orang kata sub. Saya lah sub. Okay, I jadi manager you. Okay. Kita nak tanya The Sarah Sisters. Kita nak tanya, kita main game. Okay, Kita main game sikit lah kan. Jadi saya ada 10 soalan yang saya sebenarnya tak sempat nak tulis. Kita ad hoc je Talisha. Kita ad hoc je. Okey lah Soalan yang pertama. Sebut nama Nama masing-masing Okay. Serentak. Okay. 1, 2, 3. Siapa paling cengeng? Cengeng ke apa? Kod menangis. Kau menangis? 1, 2, 3. Jazz. Okay. Senang jawapan dia? Senang. Okay. Siapa paling lambat nak siap? Jazz. Asyik kakak dia. Dia paling awal mandi, paling lambat. Yes. Oh, awal mandi lambat siap. Okay, Talisha go. Dah nangis dah, jangan. Kakak swing attack. Yang paling kalau masak sedap? D. Wow, di pada masak. Okay. Alright. Siapa paling ramai boyfriend? Jazz. Mungkin sebab dia yang sebelum. Okay. Hey, stop girl. Akademik paling tinggi? Tak, sebab akademik paling tinggi. Alah, dapat 1 skor atas sikit pun dah cukup. Jazz. Good job kakak. You make them proud. Alright.
Alright, okay. Siapa yang suka makan pedas? D. Siapa anak mak? Semua anak mak. Okay. Alright, siapa yang paling malas? Fikir dulu. Saya tak apa ayat awal ni. Dia tak nak jawab tak apalah. Saya. Saya kot. Okay, last. Saya nak tanya juga. Siapa paling memilih? In terms of apa? Yes. In terms of makan ke baju ke apa? Okay, in terms of outfit. 1, 2, 3. D. Okay, last dari saya. Siapa yang kahwin dulu? Yes. Kita akan bagi kakak dulu. Yes. Kita tak nak lengkap benda. Awas nanti kita minta sampai sini. Bagus. I like lah Sarah Alright. sisters. Okay, kita nak ucapkan thank you so much kerana you guys sudi datang ke Hawa, luangkan masa bersama kami, dan sebelum anda meninggalkan kami, apa kata share lah sikit kepada penonton dan juga peminat anda di mana TikTok, kalau siapa anti-anti yang tengah tengok Hawa tak dapat nak tengok TikTok, tak pernah tengok, share kepada mereka, dan di mana nak tengok music video anda. Okay, so to all out there, kami adalah The Sarah Sisters. Kami baru saja mengeluarkan single pertama iaitu Stars. Korang boleh stream on semua digital streaming platform ataupun boleh pergi juga ke Rocket Fuel Entertainment YouTube channel. Okay, untuk stream Stars music video. And don't forget to follow us on Instagram and also TikTok at The Sarah Sisters _. Last. Nyanyi satu-satu kataan. Sikit. Satu verb lah. Boleh lah, silakan. Chorus. Boleh? Okay. 3, 2, 4. Sinaranku menyuluh bumi yang gelita, kitalah paling terang berjuta bintang. Nampak? Okay. Kenapa tak nampak? Saya penat saya nyanyi. Taisha, producer Hawa, payment please. Alright, kita nak ucapkan thank you so much kepada anda yang menonton Hawa, dan juga terima kasih kepada kita punya tetamu-tetamu undangan. Jadi anda jangan lupa sentiasa saksikan kami di Hawa jam 11.30 hingga 12.30 tengah hari. Itu sahaja daripada kami. Saya Talisha. Dan saya Liza Syam. Berjumpa lagi esok dalam Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum. Bye.